Hai, salam sejahtera. Okey, ya, jadi ini minggu terakhir sebelum uh, cuti. Jadi, okey, ini set 3. Okey, kertas peperiksaan percubaan. Okey, jom. Video ini soalan 31 hingga soalan 40. Okey, soalan 31 yang mana menerangkan alloy lebih keras. Okey, kerana jawapan dongki, kerana dia akan mengkurangkan atom logam tulin itu daripada menggelonsor daripada menggelonsor. Okey, ini lebih kepada fakta, pelajar kena baca buku. Okey, seterusnya soalan 32. Ini adalah satu susunan radas yang dijalankan oleh KAMA untuk mengkaji kadar tindak balas penghuraian larutan hidrogen peroksida 1.0 mol DM negatif 3 ini di atas ini salah. Okay, jadi ini adalah radas di mana kita kumpulkan gas akan menggunakan susunan radas ini. Jadi konsep yang belajar kena tahu adalah apakah peranan mangan 4 oksida yang dimasuk ke dalam hidrogen peroksida. Jawapannya yang ini bertindak sebagai mangkin. Okay, jadi yang lain baca sendiri. Okay, jadi apakah fungsi mangan 4 oksida? Jadi jawapannya mangkin. Okay, jadi mungkin ikut teori pelanggaran dia menyediakan satu larutan alternatif dengan tenaga penaktifan yang lebih rendah. Jadi jawapan adalah boy, soalan 32. Kita teruskan dengan soalan 33. Okey, manakah antara bahan berikut adalah cecai dalam suhu 100 darjah Celsius? Jadi 100 darjah Celsius kita tengok bilakah dia akan menjadi cecai. Okey. Adakah jawapan A? A bukan. 100. Jadi yang ini 197. Jadi ini takat lebur. Jadi dia belum melebur. Jadi A dalam keadaan pepejal lagi. Okey, bagaimana dengan B? B pun sama. 100. Dia belum mencapai lagi 150. Jadi jawapan B dia masih wujud dalam pepejal. Okey. Jawapan dia C. Kerana 80, 100 sudah di sini. Jadi 80, 90, 100. 100 sudah melebihi takat lebur dia. Jadi dia telah melebur menjadi cecai dan dia belum lagi mendidih. Kerana mendidih perlu 130. Dia hanya sampai 100 sahaja. Okey, jawapannya C. D bukan jawapan kerana takat didih dia 17. Jadi 100 sudah melebihi 17. Jadi D dia dalam keadaan gas. Jawapannya boy. Okey, seterusnya soalan 34. Atom P berada dalam skala 3 dan mempunyai satu elektron valence. Jadi P adalah satu elektron valence. Okey, jadi P akan menjadi P positif. Okey, dan antara berikut formula manakah terbentuk antara unsur P yang satu elektron valence P positif dengan gas oksigen. Oksigen kita kena tahu akan menjadi oksida O2 negatif. Okey, akhirnya tukar cincin, sek. Jawapannya P2Q. Itu jawapannya B. Soalan 35. Yang manakah antara sepatian karbon sukar terbakar dalam udara? Jadi ingat alkina dengan alkohol semua ini senang terbakar. Okey, jadi ini adalah ester. Dia tidak terbakar. Okey, susah sikit nak terbakar. Okey, soalan 36. 6.4 gram natrium terbakar lengkap dalam gas klorin menghasilkan natrium klorida. Hitung isi padu klorin yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap. Okey, hitung isi padu klorin. Natrium terbakar. Natrium bertindak balas dengan klorin. Ingat, jadi banyak belajar tulis Cl saja. Salah, mesti Cl2 menghasilkan Na positif, Cl negatif. Jadi NaCl, natrium klorida. Kita masukkan panah untuk persamaan kimia. Lepas itu seimbangkan 2 Cl, 2 Na. Jadi kita kena letak 2 di sini. 2. Okey, selesai. Persamaan ini sudah seimbang. Okey, 0.45 natrium, 0.46 natrium, 0.46
Natrium punya. Okay, kemudian soalan ini hitung isi padu klorin yang diperlukan. Isi padu klorin yang diperlukan. Isi padu berapa diperlukan. Okey, jadi langkah pertama kita nak tentukan mol untuk natrium 0.46 bahagi dengan natrium 23. Kita dapat bilangan mol dia soalan 36. Tekan kalkulator dapat 0.02 mol. Okey, ini langkah 1. Langkah 2, melipatkan persamaan kimia dua bahan yang berbeza. Jadi kita kena buat nisbah dia. Nisbah. Okey, jadi ikut persamaan kimia 2 mol Na, 2 mol Na, nisbah kepada 1 mol Cl. Oh, minta maaf. Nisbah kepada 1 mol Cl. Okey, jadi kesimpulannya, baik, seterusnya 2 menjadi 1, jadi dia cut into half, maka 0.02 jadi mol cut into half menjadi 0.01 mol untuk Cl, klorin. Okey, akhirnya langkah 3, kita nak tentukan jisim isi padu, betul, isi padu klorin. Okey, betul, isi padu klorin. Isi padu dia iaitu ada mol, darab, klorin, isi padu, guna isi padu molar 24. Akhirnya dapat jawapan C. 0.24 dm3. 3 di atas, minta maaf. Dia 0.24 dm3. 3 atas, 3 ada di atas. Minta maaf, kesilapan. Okey, teruskan soalan 37. Okey, soalan 37 adalah jadual menunjukkan maklumat untuk unsur Y dan Z. Y, nombor proton, nombor elektron sama. Bilangan proton, bilangan elektron sama. Bilangan neutron 12. Yang ini pun bilangan proton, elektron sama. Okey, jadi kira jisim formula relatif sepatian Y dan Z. Okey, dia sebenarnya dia sebenarnya nak membentuk satu sepatian antara Y dengan Z lah. Ya, soalan ni tak berapa jelas . Okey, jadi Y dengan Z akan bertindak balas membentuk satu sepatian dan kita dikendaki mengira jisim dia. Okey, jadi okey, langkah pertama kita kena ramalkan formula untuk Y berkahwin dengan Z. Jadi Y dia akan menjadi 11, jadi 2.8.1. Jadi dia electron valence dia 1. Jadi dia akan menjadi Y positif. Okey. Dan dia akan berkahwin dengan Z. Z 8. Jadi 2.6. Boleh? 6. Jadi 6 dia akan menerima 2 elektron lagi. Jadi dia menjadi Y2 negatif. Okey, akhirnya tukar cincin, zap menjadi Y2Z. Ini adalah formula dia. Okey, jadi sekarang kita kena kira jisim formula relatif untuk Y2Z. Okey, jadi kita tak tahu berapakah jisim atom relatif dia. Tapi kita boleh dapat daripada soalan, jisim atom relatif untuk Y sebenarnya adalah bilangan proton dia 11, kita campur dengan bilangan neutron dia. Menjadi nombor nukleon. Jadi 11 tambah 12, okay, kita dapat 23. Okay. Jadi ini adalah nombor nukleon ataupun jisim atom relatif bagi Y. Yang sebelah Z pun sama. Untuk jisim atom relatif bagi Z adalah 8 campur 8 proton tambah dengan neutron menjadi nombor nukleon ataupun jisim atom relatif dia. Okey, akhirnya kita sudah ada jisim atom relatif bagi atom Y dan atom Z. Okey, jom kita boleh kira Y ada 2, jadi Y 23 darab 2. Campur dengan Z ada Z 1 je, Z adalah 16. Okey, akhirnya jawapannya dapat A, Arsenal.
Okey, seterusnya 10 gram serbuk natrium hydroksida, 10 gram natrium hydroksida dilarut ke dalam air sulit untuk menghasilkan 200 cm padu larutan. Apakah kepekatan larutan yang terbentuk? Unit dia unit ni salah sebenarnya. Dua kesalahan. Okey, tak apa, nanti tengok jawapan cikgu. Okey, jadi sekarang kita nak tukarkan dia kepada kepekatan dia. Okey, pertama, kepekatan ini unit dia dalam mol. Jadi pertama kita tukarkan dia kepada kita tentukan mol untuk natrium hydroksida dulu. Jadi 10 tak ada mol bahagi dengan natrium hydroksida Na23 NaO O16 kemudian H adalah 1. Okey, jadi kita dapat jawapan 0.25 mol. Okay, ini adalah bilangan mol untuk natrium hydroksida yang kita gunakan. Larut ke dalam air 200 cm3. Okay, jadi untuk mengira kepekatan, jadi kita kena tukarkan dia kepada dm3. Akhirnya 0.25 mol bahagi 200 bahagi 1000 dapat 0.2 dm3. Boleh? Tukar unit. 200 cm3 kita tukar kepada dm3 kerana unit dalam dm3. Jadi tekan kalkulator, akhirnya dapat jawapan 1.28 mol space dm atas negatif 3. Ini baru betul. Mol space sikit. Ini tak ada space, salah. Okay, typing error lah ni, tak apa. Okay, jawapannya A, Asana. Okay, seterusnya, manakah antara persamaan berikut membebaskan haba yang banyak dan sangat bahaya semasa pembentukan asid sulfurik? Jadi jawapannya boy. Kita tak laksanakan langkah, kita tidak melarutkan sulfur trioksida ke dalam air untuk menghasilkan asid sulfurik. Langkah ini sangat bahaya kerana langkah ini adalah eksotermik dan membebaskan banyak haba. Jadi kalau kamu baca buku, kita mula-mula guna sulfur trioksida, kita larut ke dalam asid sulfurik pekat dulu. Then kita tapak oleum. Okay, kita tapak oleum dulu. Barulah gunakan oleum ini. Kejap, panak-panak. Baru kita guna oleum ini untuk larut ke dalam air. H2O. Dan akhirnya baru mendapat asid sulfurik. Jadi sila rujuk balik buku nota kamu ataupun buku rujukan untuk penerangan ini. Ini langkah terakhir lah bagaimana oleum dan oleum menjadi asid sulfurik dalam proses sentuh. Okey, jawapannya B. Akhirnya untuk video ini soalan 40. Okey, ini mungkin susah sikit. Jadual menunjukkan maklumat berkaitan dengan eksperimen yang dijalankan oleh Nimala untuk membina siri elektrokimia. Jika atom X terletak paling bawah, senang. Dia sudah bagi tahu X ini paling bawah sekali. Okey, jadi X paling bawah. Pasangan logam manakah akan memberi pacaan voltmeter yang paling besar? Okey, jadi kita susun dulu. Konsep dia adalah semakin jauh antara dua logam dalam siri elektrokimia, beza keupayaan dia ataupun pacaan voltmeter dia akan lebih besar. Jadi ini lebih besar, maka jarak antara dua ini lebih besar. Okey, kita cuba buat P. Nampak? Hilang pula. Okey. Jadi paling jauh sekali adalah P dengan X. Bukan. Sorry. Ini 3.5. Lagi besar. Okey, minta maaf. Paling jauh sekali 3.5 Q dengan X. Dan yang kedua jauh adalah P 2.7 jarak dia. Seterusnya yang ini S. Akhirnya yang paling dekat jarak paling dekat adalah X dengan R. Sekejap. Okey, macam ni. Okey, ini susunan dia. X letak di bawah. Pasangan logam manakah memberi pacaan voltmeter yang paling besar? Akhirnya yang mana paling besar? QS, PR
P dengan R, QR. QR, yes. Jadi jawapannya C. QR kerana jarak dia paling jauh. Maka memberi pacaran voltmeter yang paling besar. PQ, PQ. Tidak, PQ je dekat saja. Paling jauh Q antara antara Q dengan R. Okey, 40 kan? Okey, baik 40 selesai. Kita teruskan dengan video seterusnya. Masih? Mana? Oh, okey. Masih?